Ayat yang pertama yang telah saya bacakan tadi, yang mana ia adalah wasari'u ila maghfirah, sehinggalah ke akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas kita sebagai hamba-Nya ini untuk apa? Berlumba-lumba, bersegera ila maghfirah, bersegera untuk kepada apa? Bersegera kepada pengampunan daripada Allah. Bersegera untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal. Sama-sama kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita niat yang ikhlas dalam kita menghadiri majlis ilmu. Moga-moga dengan keberkatan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya serta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita untuk melaksanakannya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita taufik, masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan amal soleh. Ini adalah di antara nikmat yang besar yang dikurniakan kepada seseorang hamba, kerana seseorang hamba itu tidak akan mampu melakukan apa jua bentuk ketaatan walaupun sekecil-kecil perkara melainkan dengan taufik dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat kurniaan taufik dapatlah kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ayat yang pertama yang telah saya bacakan tadi, yang mana ia adalah wasari'u ila maghfirah, sehinggalah ke akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas kita sebagai hamba-Nya ini untuk apa? Berlumba-lumba, bersegera ila maghfirah, bersegera untuk kepada apa? Bersegera kepada pengampunan daripada Allah, bersegera untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Wa jannatin, dan juga bersegera untuk mendapatkan ganjaran syurga. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala suruh hamba-hambanya untuk berlumba-lumba, bersegera mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan
ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada nikmat dunia, kita melihat kepada satu nikmat daripada nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita mendapati manusia ini berlumba-lumba untuk mendapatkan nikmat dunia ini kerana apa? Kerana mereka mengetahui nilainya. Kerana mereka tahu nilai nikmat dunia tersebut. Kan? Kalaulah disebut tentang harta, manusia ni berlumba-lumba untuk mendapatkan harta yang banyak. Kerana apa? Kerana mereka mengetahui bahawasanya begitu besar nikmat dunia tersebut. Jadi kalaulah nikmat dunia yang mana menjadi tabiat manusia ni akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya kerana nilainya itu. Kalaulah nikmat dunia ini manusia berebut-rebut untuk mendapatkannya, maka terlebih utama lagi lah pengampunan daripada Allah dan juga ganjaran syurga itu yang direbutkan. Kerana pengampunan daripada Allah dan juga ganjaran syurga ini tidak syak lagi, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala suruh hamba-hambanya ini untuk berlumba-lumba mendapatkan dua perkara ini, pengampunan dan juga ganjaran syurga. Maka timbul persoalan di sini. Apakah dia caranya? Apakah dia jalan yang boleh menyampaikan seseorang kepada dua perkara ini? Cara dia apa? Caranya adalah tidak lain tidak bukan, mestilah dia kena beramal soleh. Cara untuk dia sampai kepada pengampunan daripada Allah, cara untuk dia sampai kepada ganjaran syurga, mestilah dia kena apa? Mestilah dia kena melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi apabila amalan soleh itu adalah merupakan asbab yang menyampaikan seseorang kepada pengampunan daripada Allah dan juga menyampaikan seseorang kepada ganjaran syurga, maka difahami daripada ayat ini, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ke atas hambanya untuk bersegera mendapatkan ganjaran syurga dan juga mendapatkan pengampunan daripada Allah, difahami daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ke atas hamba-hambanya ini untuk saling bersegera di dalam melakukan amal soleh, saling berlumba-lumba di dalam memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita memperbanyakkan amal? Ketika mana kita hidup di dunia ini dengan begitu banyaknya nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat dunia ni terlampau banyak, kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tak suruh kita tak suruh kita untuk menikmati semua nikmat-nikmat dunia ni? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ke atas kita untuk beramal. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang kedua yang telah saya bacakan tadi. Al-mal wal baduna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita beramal kerana apa? Al-baqiyat wal baqiyatus salihat. Kerana amalan soleh itu yang akan kekal manfaatnya. Amalan soleh yang seseorang melakukannya di atas dunia ini, manfaatnya itu akan didapati pada hari akhirat nanti.
Setelah mana dia masuk dalam kubur, dia akan mendapat manfaat amalan soleh tersebut. Dan begitu jugalah apabila pada hari akhirat nanti, ketika mana dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika itu apabila dikurniakan kepada dia nikmat daripada nikmat-nikmat syurga, dia akan merasakan manfaat daripada amalan soleh yang telah dia kerjakan ketika mana dia di dunia. Maka amalan soleh ini, walaupun seseorang itu tidak melihat pahala tu kan, pahala tu tak nampak ketika mana di dunia ni, akan tetapi pada hari akhirat nanti dia akan melihat manfaat tersebut pada hari akhirat nanti. Maka muslimin muslimat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana apa Allah Subhanahu wa taala suruh hamba-hambanya ini untuk beramal? Kerana amalan soleh itu yang akan kekal dia punya manfaatnya. Adapun dunia ini, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, yang mana kedua-duanya ini adalah di antara nikmat-nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala sifatkan kedua-duanya ini dalam Quran sebagai apa? Zinatul hayatid dunya. Hanyalah sekadar perhiasan di dunia. Maknanya harta dan juga anak-anak, dan begitu jugalah semua nikmat-nikmat dunia yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seorang hamba, ianya bersifat tidak kekal. Akan binasa. Semua nikmat-nikmat dunia ini akan binasa. Tak kira lah begitu besar, tak kira lah berapa besar, berapa banyak nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, ianya pasti akan binasa. Sebab itu bila kita ni dikurniakan kepada kita harta yang banyak kan, dikurniakan kepada kita kemewahan, maka janganlah kita berbangga-bangga dengan kemewahan yang dikurniakan kepada kita. Kerana kemewahan tersebut tidak ke mana. Sementara sahaja di dunia ini. Kan? Sementara sahaja di dunia ini. Dan kemewahan itu sekiranya dimanfaatkan kepada membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan mendapat manfaatnya ketika mana? Pada hari akhirat nanti. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah wahai Muhammad, bahawasanya nikmat-nikmat dunia ini adalah qalil, adalah sedikit. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan kepada nabinya untuk menyatakan bahawasanya nikmat-nikmat dunia ini sedikit, sedangkan kita melihat, kita merasakan begitu banyaknya nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kerana apa Allah suruh nabinya untuk menyatakan bahawasanya nikmat-nikmat dunia ini sedikit? Apa sebabnya? Kalau kita melihat perbandingan di antara nikmat dunia dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ketika mana di dalam syurga nanti, kita melihat beberapa perbandingan, kita melihat perbandingan daripada beberapa sudut, maka akan jelas kerana apa Allah Subhanahu wa taala suruh nabinya untuk menyatakan bahawasanya nikmat-nikmat dunia ini hakikatnya adalah sedikit. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, nikmat dunia ini, zat daripada sudut zat nikmat dunia ini
seperti mana yang warid di dalam hadis, baginda Nabi SAW bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, mad dunya tidaklah dunia itu, kata Nabi SAW, mad dunya fil akhirah illa misla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi bagi perumpamaan. Tidaklah dunia itu sekiranya nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada hari akhirat nanti dalam syurga, melainkan apa? Illa misla ma yaj'alu ahadukum. Melainkan hanya seperti sekiranya salah seorang daripada kalian mencelupkan satu jarinya di dalam satu lautan yang luas, maka apabila dia mengangkat jarinya itu, dia akan mendapati ada basahan pada jarinya itu. Kata Nabi, basahan itu adalah merupakan nikmat dunia. Adapun lautan yang luas itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi hamba-hambanya di dalam syurga. Masya Allah Azim. Begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam syurga nanti. Itu baru kita bercakap tentang zat nikmat dunia itu sendiri. Tentang zat nikmat dunia itu sendiri sekiranya nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di dalam syurga nanti. Kemudian bila kita melihat daripada sudut kelazatan, tengok kepada kelazatan nikmat dunia ni. Tadi cerita tentang zat. Tentang zat nikmat dunia itu terlampau sedikit sekiranya dibandingkan dengan nikmat di syurga. Dibandingkan pula daripada sudut kelazatan nikmat dunia itu sendiri, sehinggakan setiap kali nikmat daripada nikmat dunia yang terlintas dalam fikiran seorang hamba itu, maka dia akan mendapati bahawasanya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam syurga itu lebih besar daripada setiap nikmat dunia yang dia terfikir. Masya Allah Azim. Sebab itu dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, ma la 'ainun ra'at, satu nikmat yang mata tidak pernah mendengarkannya, tidak pernah melihatnya. Mata makhluk ni tak pernah tengok nikmat tersebut. Hatta baginda Nabi SAW, yang mana baginda Nabi ni seafdal makhluk yang Allah cipta pun tak pernah tengok nikmat itu. Okey, hatta malaikat penjaga syurga pun tak pernah melihat nikmat tersebut. Wala udhunun sami'at, dan nikmat itu bukan hanya sekadar tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah didengari oleh telinga. Telinga manusia tidak pernah mendengarnya. Telinga makhluk ni tak pernah mendengar tentang nikmat tersebut. Bukan hanya sekadar itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wala khatara ala qalbi bashar. Tengok, tak pernah tengok, mata tak pernah tengok nikmat tu. Telinga tak pernah dengar nikmat tersebut. Bahkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam syurga nanti bagi hamba-hambanya yang soleh,
nikmat tersebut tidak pernah terlintas dalam hati hamba-hamba. Tak pernah terlintas langsung dalam hati kita. Tak pernah terlintas langsung dalam hati para anbiya. Semua makhluk tak pernah terlintas pada hati-hatinya. Masya Allah Al-Azim. Dan nikmat inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi hamba-hambanya yang hamba-hamba yang soleh. Bayangkan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalaulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam syurga, ini orang yang paling paling rendah dia punya level dia. Ini paling terakhir daripada kalangan orang Islam yang masuk ke dalam syurga. Maknanya setelah dia masuk ke dalam syurga, tidak akan ada lagi orang yang akan masuk dalam syurga. Ini yang paling terakhir ni. Sebelum tu dia diazab dalam api neraka. Seperti mana kita tahu kan, sebahagian orang Islam, ada sebahagian orang Islam masuk ke dalam syurga tanpa diazab. Dan ada sebahagian orang Islam yang melakukan dosa mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat daripada dosa yang telah dia melakukan. Orang Islam yang seperti ini keadaannya, contoh dia mati dalam keadaan dia melakukan zina, ataupun dia mati dalam keadaan minum arak contohnya. Dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Dan orang seperti ini mati tak sempat bertaubat. Apa kata ulama tentang orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengampunkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian pastinya dia akan dikeluarkan daripada api neraka tersebut. Kerana apa? Kerana dia masih lagi ada iman. Maka keimanan kepada Allah itu yang menyelamatkan dia daripada kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Sebab itu pentingnya bagi kita untuk kita menjaga akidah ni. Menjaga keimanan ini sehinggalah kita mati. Sebab kalau kita tak jaga iman kita, bila jatuh di dalam kekufuran contohnya, tergelincir kita, terjatuh kita dalam akidah-akidah yang menyeleweng, maka kita tak akan selamat pada hari akhirat nanti. Tidak akan selamat pada hari akhirat nanti. Jadi ada sebahagian orang Islam yang dia mati dalam keadaan melakukan dosa, tak sempat bertaubat kepada Allah. Sebahagian daripada mereka ni dimasukkan ke dalam api neraka. Maka orang yang paling terakhir, bayangkan, orang Islam yang paling terakhir masuk ke dalam syurga. Apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia? Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia adalah 10 kali ganda lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah Azim. Kalau kita hidup di dunia sekarang ni, orang yang paling kaya kan, kalau ranking jutawan-jutawan di seluruh dunia ni, yang paling kaya sekali, dia nombor 1. Hatta yang paling kaya nombor 1 ni pun tidak memiliki sebuah negara. Tak payah cerita negara, negeri. Tidak memiliki sebuah negeri. Kan? Ada tak orang yang di dunia ni semua geran tanah ni semua milik dia? Ada tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Hatta yang paling terkaya di dunia pun tidak memiliki seperti itu. Akan tetapi orang yang paling terakhir masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia nikmat 10 kali ganda lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah Azim. Nikmat yang begitu besar tuan-tuan. Ini bagi siapa? Bagi orang yang paling rendah ni, paling terakhir. Maka bagaimana pula orang-orang soleh?
Bagaimana pula orang-orang yang bertakwa? Bagaimana pula orang-orang yang daripada sudut martabatnya itu lebih tinggi, kan? Lebih tinggi daripada orang yang seperti ini. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu bila kita melihat kepada kelazatan nikmat dunia ini, kalau kita melihat kepada kelazatan-kelazatannya, bila kita memikirkan, bila terlintas di dalam pemikiran kita, maka kita akan mendapati setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam syurga ini, dalam syurga itu lebih baik daripada segala nikmat-nikmat dunia yang terlintas dalam fikiran kita. Hatta nikmat-nikmat dunia ini, apa kata ulama tentang nikmat-nikmat dunia ni? Kita sibuk mencerita tentang nikmat dunia, kan? Gembira bila dikurniakan kepada kita nikmat dunia ni, kita gembira, sangat-sangat gembira. Gembiranya itu seolah-olah nikmat dunia itu akan kekal bersama dengan kita selama-lamanya. Sebagian orang dia rasa macam itu. Bila dikurniakan kepada dia nikmat dunia, dia rasa seolah-olah nikmat dunia ni akan kekal selama-lamanya bersama dengan dia, tidak akan binasa. Sedangkan apa kata ulama tentang kelazatan nikmat dunia itu? Apa maksud kelazatan nikmat dunia itu? Ulama kata kelazatan nikmat dunia ini, ia bukan semata-mata kelazatan. Tidak. Akan tetapi apa kata ulama? Lazzatud dunya mukhtalitun bi anwa'it tanghis. Ulama kata hakikat kelazatan nikmat dunia ini, ia bercampur dengan jenis-jenis kesedihan. Itu hakikat kelazatan nikmat dunia ni. Sebab itu disebutkan tadi, kita sebut tadi apa? Nikmat dunia, bila disebut kelazatan nikmat dunia ni, dia bukan hanya semata-mata kelazatan. Tidak. Bahkan pada hakikatnya kelazatan itu bercampur dengan jenis-jenis kesedihan. Bercampur dengan jenis-jenis kesedihan. Sebab itu kalau dibandingkan di antara kelazatan dunia, dibandingkan dengan kelazatan nikmat dunia, dan juga kesedihan, kesakitan yang seseorang itu menghadapinya dalam dunia ini, bila dilihat kesedihan dan kesakitan itu lebih banyak daripada kelazatan nikmat dunia ni. Maka seolah-olah macam tak dikurniakan kepada dia nikmat pun. Seolah-olah seperti tidak dikurniakan kepada dia nikmat tu. Dikurniakan kepada dia nikmat seketika, gembira sekejap, kemudian setelah itu sedih. Sedih tu yang berpanjangan. Jadi seolah-olah seperti tidak dikurniakan kepadanya kelazatan nikmat dunia. Itu baru daripada sudut apa? Tadi kita dah sebut tentang daripada sudut zat nikmat dunia. Yang ini cerita tentang daripada sudut kelazatan nikmat dunia itu sendiri. Kemudian bila kita melihat daripada sudut kekal, sesungguhnya nikmat-nikmat dunia ini pastinya tidak akan kekal. Bahkan nikmat yang akan kekal, ianya adalah nikmat di dalam syurga. Nikmat dalam syurga itu pastinya akan kekal. Maka muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, al-aqil, orang yang berakal, orang yang bijak, apabila dia melihat perbandingan di antara nikmat dunia dan nikmat syurga ni, bila dia tahu bahawasanya nikmat dunia ni tak akan kekal, bahkan nikmat pada hari akhirat itu yang kekal, maka orang yang bijak, orang yang cerdik,
seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdik, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam hadis Nabi kata, orang yang cerdik itu adalah orang yang melakukan muhasabah pada dirinya. Dia tengok kepada dirinya, berapa banyak amalan soleh yang telah dia buat. Berapa banyak amalan soleh yang telah dia buat. Adakah amalan soleh yang telah dia buat ini cukup sebagai bekalan pada hari akhiratnya? Cukupkah amalan soleh yang dia buat ni untuk menyelamatkan dia daripada dimasukkan ke dalam api neraka? Bila kita melihat kepada orang-orang soleh, orang-orang soleh ini seperti Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ni salah seorang daripada orang-orang soleh. Shaddad bin Aus ni satu ketika dia mahu menuju ke tilam dia. Nak tidur lah. Kan? Bila dia menuju kepada tilamnya, keadaannya ketika mana dia di atas tilam, keadaannya itu seperti ikan yang digoreng di atas bara. Macam mana kalau kita tengok ikan yang digoreng atas bara? Kita tengok macam mana kan? Kalau contoh ikan hidup-hidup tu, ikan yang hidup-hidup tu diletakkan di atas bara, macam mana? Dia akan melompat-lompat. Dia bukannya kekal macam itu kan? Dia akan melompat-lompat, merasakan kesakitan. Maka keadaan Shaddad ketika mana di atas tilam seperti itu. Seperti ikan yang diletakkan di atas bara. Kerana apa? Kerana dia teringatkan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila dia teringat azab api neraka, dia berdoa. Kata beliau, Allahumma inna zikra jahannam la yada'uni anam. Ya Allah, sesungguhnya mengingatkan api neraka tidak tidak meninggalkan aku untuk tidur. Aku tak boleh tidur lena disebabkan memikirkan tentang api neraka. Hatta kita melihat kepada Tawus. Tawus salah seorang daripada orang-orang soleh juga. Bila dia berbaring di atas tilam, kemudian disebabkan dia teringatkan kepada azab api neraka, dia terus bangun. Dia terus bangun melakukan solat sehingga subuh. Lalu ditanya kepada dia, kenapa kamu tidak tidur? Lalu dia kata apa? Dia kata, tayyara zikru jahannam naumal abidin. Paus dia kata, mengingatkan api neraka itu telah menghilangkan rasa tidur daripada orang-orang yang melakukan ibadah. Ini orang-orang soleh. Orang-orang soleh seperti ini, mereka ijtihad, kesungguhan mereka di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Nabi kata orang yang cerdik ni dia melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah pada diri ni, cek balik, tengok diri. Berapa banyak amalan soleh yang telah dilakukan. Kemudian kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut. Iaitu orang yang cerdik itu adalah orang yang beramal. Orang yang beramal untuk setelah dia mati. Maknanya ketika mana dia hidup di dunia, dia menyibukkan dirinya di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara orang-orang yang soleh. Dia sibukkan diri dia. Dia tahu bahawasanya nikmat-nikmat di dunia ini sedikit. Nikmat-nikmat di dunia ini satu pun tidak akan kekal. Maka daripada dia menghabiskan nikmat umur yang singkat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia semata-mata untuk merasakan nikmat dunia yang sementara, jadi dia menghabiskan
umur yang singkat ini di dalam memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia seperti mana yang disebutkan oleh ulama, rumah-rumah mereka terbina. Rumah-rumah mereka terbina. Akan tetapi kubur-kubur mereka tidak dibina. Maknanya apa? Maknanya ketika mana dia hidup di dunia, dia sibuk fikir. Saya nak buat renovation rumah ni. Rasanya rumah ni kena dibesarkan lagi. Rasanya rumah ni kita kena cat bagi nampak cantik. Kemudian nak letak perabot sini, nak letak perabot situ, kan? Rasa bilik ni kita kena upgrade bagi rasa selesa, lebih selesa nak tidur. Lebih selesa nak tidur. Ramai orang keadaannya seperti ini. Akan tetapi kata ulama apa? Kubur-kubur mereka tidak dibina. Maknanya mereka tidak mempersiapkan bagi diri mereka amalan supaya ketika mana dimasukkan ke dalam kubur, ketika mana dimasukkan dalam kubur, diberikan kepada mereka nikmat-nikmat. Ini keadaan ramai manusia seperti ini. Keadaan ramai manusia seperti ini. Kan? Sibuk renovate rumah, seolah-olah macam rasa macam apa? Seolah-olah rasa macam dia akan hidup selama-lamanya dalam rumah tu. Okay. Sibuk menghabiskan masa untuk membina rumah, mencantikkan rumah yang pada akhirnya dia akan meninggalkan rumah itu. Ini keadaan ramai manusia seperti ini. Sebab itu Nabi bagi tahu kita, orang yang cerdik bukan macam ini cara pemikiran dia. Orang yang cerdik seperti mana yang telah kita sebutkan dalam hadis. Tadi yang kita sebutkan. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi pesan apa? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ada salah seorang sahabat Nabi, ketika mana nak pergi musafir. Nak pergi musafir, Nabi tengok Nabi ni, masa sahabat ni nak pergi musafir, Nabi pergi dekat sahabat tu, pegang macam ni. Pegang kat bahu dia macam ni. Pegang kat bahu dia macam ni. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang-orang yang asing. Okey. Maka Nabi pergi dekat sahabat tu pegang macam ni. Bila kita kan, kalau orang pegang macam ni kat kita, kita akan jadi apa? Kita akan jadi lebih fokus, betul tak? Lebih fokus kepada apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Maka Nabi bila pergi dekat sahabat, Nabi pegang macam ini, maknanya apa? Maknanya Nabi nak bagi sahabat fokus kepada dia, kepada apa yang disampaikan, apa yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada sahabat tersebut. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang yang asing. Au abir sabil, ataupun orang yang hanya semata-mata merentasi suatu tempat. Maknanya Nabi SAW suruh kita ni hidup di dunia seperti orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir ini muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita fikir balik, kenapa Nabi suruh kita jadi seperti orang yang bermusafir? Kenapa? Orang yang bermusafir, katakanlah dia nak musafir daripada Selangor, katakanlah ni contoh. Dia nak musafir daripada Selangor ke Kelantan. Okey? Jadi nak pergi musafir daripada Selangor ke Kelantan, maka pasti akan ada dia punya R&R dia. Ada tempat persinggahan dia, betul? Maka orang yang bermusafir ni, bila dia pergi ke tempat-tempat persinggahan dia untuk dia berehat dan sebagainya, adakah dia akan menyibukkan pemikiran dia adakah dia sibuk berfikir, oh di sini saya rasa saya nak bina rumah lah kat sini. Di sini saya rasa saya nak duduk lama lah sini. Tak, dia tak akan fikir seperti itu. Kan? Dia akan pemikiran dia hanya sibuk
untuk menunaikan hajat-hajatnya saja. Kemudian setelah itu dia akan pergi. Sebab dia ada destinasi yang dia ingin tuju, yang mana dia adalah negeri Kelantan tersebut. Kan? Jadi orang yang bermusafir seperti ini. Dan orang yang bermusafir, kalau kita tengok, adakah ketika mana dia nak musafir, dia akan bawa bersama dengan dia peti ais dia, TV dia, almari dia, apa lagi? Dapur gas dia. Adakah dia akan bawa bersama dengan dia barang-barang ni? Tak. Dia akan bawa bersama dengan dia barang-barang yang hanya dia perlukan sahaja sepanjang permusafiran dia. Maka Nabi SAW suruh kita jadi seperti orang yang musafir. Makna kata bila kita hidup di dunia ini, jangan kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang seolah-olah kita yang menjadikan kita seolah-olah kita ni akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Jangan kita jadi seperti ini. Bahkan Nabi suruh kita ni hidup di dunia beramal soleh. Bukannya maknanya tak boleh kita ambil langsung daripada nikmat-nikmat dunia ni. Tak. Akan tetapi kita ambil daripadanya apa yang perlu. Ambil daripada dia apa yang boleh membantu kita untuk memperbanyakkan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Nabi SAW suruh kita jadi seperti keadaan orang yang bermusafir. Maka muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi pernah berkata bahawasanya ada daripada kalangan hamba-hamba Allah ini golongan yang cerdik. Golongan yang cerdik. Kenapa golongan yang cerdik? Mereka ini cerdik kerana mereka ini meninggalkan dunia. Takutkan kepada fitnah dunia. Jadi mereka meninggalkan dunia. Ini golongan yang cerdik. Kita bagi laluan azan dulu. Muslimin muslimat dan rahmati di Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka disebabkan itu Imam Nawawi kata ada daripada kalangan hamba-hamba Allah golongan yang cerdik. Yang mana golongan yang cerdik ni kerana apa? Kerana mereka meninggalkan dunia dan mereka ini takutkan kepada fitnah-fitnah dunia. Dan apabila mereka melihat kepada nikmat dunia, apabila mereka mengetahui bahawasanya nikmat-nikmat dunia ni tidak akan ada satu pun yang kekal, tak ada satu pun daripada nikmat-nikmat dunia ini akan kekal, bahkan tidak ada seorang manusia pun yang akan kekal hidup di atas dunia ini, semuanya akan binasa. Lalu orang yang cerdik ini, mereka menjadikan dunia ini hanyalah sekadar sebagai lautan, dan mereka menjadikan amalan-amalan soleh yang mereka buat di atas dunia ini sebagai bahtera. Mereka berlayar di atasnya, merentasi lautan dunia supaya mereka tidak tenggelam di dalam lautan dunia ini. Di dalam lautan dunia itu seperti hal keadaan ramai manusia. Jadi al-aqil, orang yang cerdik seperti ini. Seperti ini cara mereka berfikir. Maka setiap daripada kita perlu muhasabah. Perlu muhasabah pada diri. Tengok, cek kepada diri kita berapa banyakkah amalan soleh yang telah kita buat. Adakah keadaan kita sekarang ni, adakah keadaan kita seperti keadaan manusia yang cenderung menyibukkan diri di dalam dalam mengejar nikmat-nikmat dunia, ataupun keadaan kita cenderung kepada melakukan amalan-amalan soleh. Sekiranya kita mendapati keadaan kita ini cenderung kepada mengejar nikmat-nikmat dunia, maka ingatlah berapa ramai orang yang telah pergi, orang-orang yang terdahulu. Kita melihat orang-orang ulama-ulama kita dan orang-orang yang soleh,
Hatta orang-orang yang terdahululah daripada kita, yang telah mati sebelum ni, kita mendapati bahawasanya usia mereka di dalam kubur lebih panjang daripada usia mereka ketika mana mereka di dunia. Masya Allah azim. Tengok Imam Syafi'i. Adakah usianya ketika mana di dunia lebih banyak daripada usianya ketika mana di dalam kubur? Tak. Usianya dalam kubur lebih banyak, lebih panjang daripada usianya ketika mana dia di dunia. Akan tetapi ulama-ulama, orang-orang soleh seperti Imam Syafi'i, sudah pastinya dia mendapat manfaat daripada amalan soleh yang telah dia buat ketika mana dia di dunia. Ketika mana dia di dunia, dia telah menghabiskan umurnya dalam berkhidmat bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti baginya ganjaran yang besar di dalam kubur yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya. Maka kita ini fikirkanlah kan. Kalau kita mendapati keadaan kita seperti itu, maka hendaklah kita ubah, tukar cara hidup kita, memilih untuk hidup seperti cara orang-orang yang soleh. Bermula dengan apa? Bermula dengan menghadiri majlis ilmu. Kerana bila kita nak menjadi orang-orang soleh ni, nak melakukan amal soleh itu sendiri, yang pertama sekali berhajat kepada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu, macam mana amalan soleh kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang soleh. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keimanan yang sempurna, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang akan duduk di bawah bayang arash Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, yang mana pada hari kiamat itu tidak akan ada bayangan melainkan bayangan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna khaira. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.